Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nofarisha binti Osman, nombor matrik 049269. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan Faslu fi Tawaf Wada', iaitu pelajaran tentang Tawaf Wada'. Okey, first kali Tawaf Wada' ini, ianya wajib tersendiri kerana ianya tak berkaitan dengan perkara-perkara wajib dan sunnah haji. Yang kedua, tawaf wada' merupakan tawaf wada' ni diwajibkan ke atas orang yang hendak meninggalkan Mekah. Okey, yang ketiga, sebelum nak melakukan tawaf wada' ni, dia wajib mengucapkan niat iaitu nawaitu an atwafi al-wada' sab'an kamilan lillahi ta'ala, iaitu sahaja aku tawaf wada' 7 kali keliling kerana Allah Ta'ala. Okey, poin yang keempat ialah selepas mengerjakan tawaf wada', dituntut meninggalkan Mekah dengan segera, melainkan orang itu dia bertujuan untuk mengerjakan sembahyang sunat, berdoa, minum air zam-zam, berada di multazam, memperolehi kelengkapan musafir atau menunggang kenderaan dan sebagainya. Itu sahaja daripada saya. Next. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Syazwani binti Zakaria. Nombor matrik 049256. Okey, meninggalkan tawaf wada' dikenakan membayar dam. Tapi kalau jemaah haji itu belum sampai ke destinasi yang ditujui ataupun destinasi yang ditujui itu belum sampai melepasi 2 marhalah, maka jemaah haji itu boleh kembali melakukan tawaf wada' tersebut. Tapi kalau jemaah haji itu dah sampai ke destinasi yang ditujui, walaupun dalam jarak yang dekat, jemaah haji itu tidak boleh kembali melakukan tawaf wada'. Seterusnya, perempuan yang didatangi darah haid atau nifas tidak diwajibkan tawaf wida'. Tapi kalau dia dah suci dari darah tersebut sebelum tinggalkan kota Mekah, maka dia wajib buat tawaf wada' tersebut. Namun, wanita itu tak wajib kalau dia dah suci daripada darah tersebut selepas dia bertolak dari kota Mekah. Seterusnya, selepas mengerjakan tawaf wada', jemaah haji disunatkan sembahyang sunat tawaf, berdoa di multazam, minum air zam-zam sebagaimana kenyang, mengucuk hajarul aswad dan kemudian keluar dari Masjidil Haram melalui pintu Babul Wada' dan seterusnya bertolak menuju ke destinasi masing-masing. Sekian. Seterusnya. Okey, nama saya Ainul Atira binti Nur Afandi, nombor matrik 048658. Jadi saya akan terangkan cara mengerjakan haji. Ibadat haji boleh dilakukan dengan 3 cara, iaitu pertama ifrad, kedua tamattu' dan ketiga adalah qiran. Haji ifrad ni melakukan haji dan umrah secara berasingan, iaitu dengan buat haji sehingga selesai terlebih dahulu, kemudian baru mengerjakan umrah. Haji ifrad ni tak dikenakan bayaran dam dan ianya adalah lebih afdal. Okey, haji tamattu' adalah melakukan umrah pada bulan-bulan haji sehingga selesai terlebih dahulu, kemudian barulah mengerjakan haji pada tahun yang sama. Haji tamattu' dikenakan bayaran dam dan ia lebih afdal daripada haji qiran. Sebab dinamakan tamattu' ialah kerana dapat bersedap-sedap kerana bebas daripada menjaga pantang larang disebabkan berada dalam tempoh ihram yang lama. Okay, haji qiran pula adalah melakukan haji dan umrah secara serentak pada bulan-bulan haji dengan hanya mengerjakan amalan-amalan sahaja. Ia boleh dilakukan dalam 2 bentuk, iaitu bentuk pertama berniat mengerjakan haji dan umrah secara serentak. Kedua, berniat mengerjakan umrah sahaja dan kemudian sebelum melakukan tawaf umrah berniat mengerjakan haji pula. Ni kerana terdapat penambahan rukun dan perkara-perkara haji seperti wukuf, nibat dan melontar jamrah. Tak dibolehkan sebaliknya, iaitu pada mulanya berniat mengerjakan haji,
sahaja, kemudian berniat nak buat umrah pula bersamanya. Itu tidak diharuskan kerana tak ada penambahan rukun dan perkara-perkara haji. Next. Nama saya Cikgu Nur Sahira. Okey, untuk part saya, dam haji ni wajib dikenakan haji untuk tamattu' wajib dikenakan dam dengan 4 syarat. Yang pertama, bukan penduduk Mekah. Yang kedua, melakukan umrah pada bulan haji ketika mengerjakan umrah dan haji pada bulan yang sama. Yang ketiga, tidak diwajibkan jika dikerjakan umrah. Jika dikerjakan umrah sebelum bulan haji atau pada berikutnya atau dilakukan ihram, umrah pada lain daripada bulan haji dan dikerjakan haji pula selepasnya. Yang keempat, tidak kembali semula kepada mikot bagi melakukan niat ihram haji. Next. Okey, yang seterusnya, wajib dikenakan dam haji qiran pula dengan 2 syarat. Yang pertama, bukan penduduk Mekah. Dan yang kedua pula, tidak kembali semula kepada mikot bagi melakukan niat ihram haji. Waktu wajib membayar dam haji tamattu' bermula apabila ihram haji itu dilakukan. Sementara, waktu harus pula ialah setelah selesai melakukan pekerjaan umrah dan sebelum berniat ihram haji lagi. Okey, poin yang seterusnya, tidak ditentukan masa sembelihan bagi menunaikan bayaran segala jenis dam. Sama ada dam al-jibron iaitu dam yang digantikan dengan sebab kecederaan haji yang seperti meninggalkan mubik dan melontar. Tidak melakukan niat ihram pada mikot atau selainnya. Tetapi, lebih afdal untuk kita sembelih bagi dam tersebut dilakukan pada hari raya di bumi Mina. Okey, sekian. Kembali kepada saya. Jenis dam yang dikenakan ke atas haji tamattu' dan qiran ialah dam tertib dan dam takdir. Dam tertib ialah tidak dibenarkan membuat pilihan salah satu daripada perkara-perkara yang dikenakan atau menggantikan dengan yang lain, melainkan apabila didapati tidak mampu melakukannya. Dam takdir pula ialah penetapan syarak akan kadar dobitnya iaitu tidak boleh dikurangkan dan dilebihkan daripada sesuatu yang telah ditetapkan oleh syarak. Okey. Next. Okey, kembali juga kepada saya. Dam tertib dan dam takdir ini disebabkan oleh 9 perkara iaitu ihram haji tamattu', ihram haji qiran, luput haji iaitu meninggalkan wukuf, seterusnya tidak berihram di mikot, tidak bermalam di Muzdalifah, tidak bermalam di Mina, tidak melontar jamrah, meninggalkan tawaf wada', tidak melaksanakan nazar yang berkaitan dengan ibadah haji. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Nurul Rafika Najwa binti Muhammad Rashid. Seterusnya, dam bagi setiap kesalahan tersebut ialah menyembelih seekor kambing yang layak dibuat korban. Jika tidak mampu, hendaklah berpuasa selama 10 hari, yakni 3 hari semasa mengerjakan haji jika dapat, dan sunat mengerjakan puasa tu ke 6, 7 dan 8 Zulhijjah, dan berbaki lagi 7 hari setelah berada di tanah air. Jika gagal berpuasa semasa haji, diwajibkan qada dan dilakukan secara berasingan antara 3 dan 7 hari. Kadar yang diambil kira ialah hari raya, 3 hari tasyrik, tempoh berada di Mekah selepas urusan dan tempoh hari perjalanan. Okey, sekian itu sahaja daripada kami. Ya, terima kasih. Terima kasih Ustaz.